Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan start live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita insyaAllah ada bersiaran di live Facebook dan juga di Instagram. Dan hari ini insyaAllah kita akan membicarakan tentang sebuah topik yang berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Baqarah, iaitu ayat ke-214, mata nasrullah, iaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang bermaksud, adakah patut bagi kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah ditimpakan kepada umat-umat ataupun manusia-manusia terdahulu sebelum daripada kamu. Mereka telah diuji dengan kemiskinan, kemusnahan harta benda, serangan penyakit, serta telah diberi gempa bumi ataupun diguncangkan oleh ancaman musuh. Sehinggalah berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah tentang bila akan tibanya pertolongan Allah Azza wa Jal. Ayat yang kita bacakan tadi adalah berkaitan dengan peristiwa Khandaq, iaitu peperangan Khandaq. Kalau kita ingat tentang sirah Nabi SAW, ketika itu umat Islam sedang berhadapan dengan lebih kurang 10,000 ancaman tentera musyrikin yang bergabung dengan klan-klan dia. Sebab itu juga dinamakan sebagai perang Al-Ahzab, iaitu perang tentera bersekutu. Orang-orang musyrikin berpakat dengan banyak kabilah-kabilah Arab dan juga sebahagian daripada kabilah-kabilah Yahudi untuk nak menyerang umat Islam di Madinah ketika itu. Dan ketika itu umat Islam berada di dalam keadaan yang begitu gerun. Peristiwa perang Khandaq telah membuatkan dada-dada kaum muslimin ketika itu berasa sesak. Cukup untuk nak kita bayangkan kegerunan umat Islam ketika ini dengan firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Ahzab. Dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan tentang satu surah yang dinamakan sebagai suratul Ahzab, iaitu bila mana Allah sebut idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Iaitu yang bermaksud, masa itu adalah masa tentera musuh yang datang melanggar kamu dari sebelah sana, daripada sebelah sini, dan kamu masa itu adalah mata kamu tak tentu arah kerana terlalu takut dan risau, serta hati orang Islam ketika itu berasa begitu gelisah kerana cemas dan takut, dan kamu masing-masing menyangka bahawa dengan kita kata buruk sangka dengan Allah Azza wa Jal. Sampai pada masa itu Allah uji dengan orang-orang yang beriman ini dengan diguncangkan perasaan dan pendirian dengan goncangan yang amat dahsyat. Sebab masa peperangan ini, orang Islam bila berhadapan dengan tentera bersekutu yang begitu ramai, mesti kita akan berasa takut. Kita berasa khawatir dengan nyawa kita. Kita berasa tentang kemungkinan kita akan kalah besar. Sebab kalau kita tengok jumlah tentera Al-Ahzab, nampak dahsyat. Tentera Al-Ahzab masa tu sangat ramai berbanding dengan umat Islam ketika itu yang bertahan di bumi Madinah. Tapi walaupun dahsyatnya suasana ketika itu, kaum muslimin dia tetap bersabar dengan atas apa yang menimpa mereka dan tetap bersabar melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka sehingga datangnya kemenangan dan pertolongan Allah yang membuatkan kaum musyrikin lari lintang pukang. Dan kalau kita ingat, ketika peperangan tersebut, orang Islam menggali parit keliling Madinah sampai membuatkan tentera Al-Ahzab ketika itu tak dapat nak masuk ke Madinah.
Dan akhirnya setelah mengepung sekian lama bumi Madinah, Allah turunkan tenteranya iaitu angin yang dahsyat ribut sehingga menerbangkan kemah-kemah, sehingga membuatkan tentera Al-Ahzab ketika itu musyrikin dalam keadaan yang kucak-kacir. Lalu akhirnya mereka tak mampu untuk nak bertahan dalam mengepung bumi Madinah, dan mereka juga akhirnya pulang ke Makkah dan tempat masing-masing. Kemenangan hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Dan Al-Quran Allah Azza wa Jal sebut, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Dalam surah As-Saffat Allah sebut, demi sesungguhnya telah sejak dulu lagi ketetapan bagi kami bahawa hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul, sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahawasanya tentera kami iaitu pengikut-pengikut rasul itu, merekalah orang yang boleh mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Kemenangan ni hakikatnya meliputi kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan sudah tentu kemenangan di akhirat itu yang lebih baik dan yang kita nantikan. Kemenangan dunia ni hakikatnya sementara. Kesenangan dunia bersifat sementara. Tapi kemenangan di akhirat, meraih syurga Allah, meraih ganjaran Allah, hakikatnya itu adalah nikmat yang paling besar. Sebab tu Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, Inna lanansuru rusuluna walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yang mana Allah berjanji bahawa kamilah yang akan membantu memberikan kemenangan kepada Rasul kami, dan kami akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman di hayat mereka di dunia, dan ketika yauma yaqumul ashhad, iaitu di hari kebangkitan, hari mahsyar kelak. Dan sebab tu kalau kita tengok pun, sekalipun mungkin kita rasakan di dunia ini kita seolah-olah gagal, tetapi hakikatnya jika apa yang kita buat itu mengikut apa yang Allah Azza wa Jal firmankan, apa yang Nabi SAW tunjuk kepada kita, itulah kemenangan. Dan kalau kita renung balik perjuangan-perjuangan para anbiya, umpamanya Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi wassalam, yang mana dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Dan ketika itu, adakah kita menyangka bahawa mereka tidak diberikan kemenangan? Adakah kita menyangka bahawa mereka gagal? Dan ketika mana kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang dihalau, yang mana sampaikan Nabi Ibrahim seolah-olah jauh, kena pergi berhijrah jauh daripada bumi Babylon, pergi ke Palestin, ada pernah pergi ke Mesir untuk nak berjuang, tapi seolah-olah kemenangan tersebut tidak dicapai baginda secara zahirnya. Dan kalau kita renung juga perjuangan Nabi Allah yang lain seperti Nabi Nuh alaihi salam, selama 950 tahun baginda berjuang untuk menyampaikan agama Allah, tapi hanya berapa kerat sahaja yang mendapat hidayah ataupun yang mengikuti baginda. Tetapi hakikatnya mereka ini tidak tewas. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berjuang fisabilillah yang gugur di medan peperangan, orang-orang yang syahid, adakah mereka gagal? Tak. Hakikatnya mereka ini telah berjaya meraih kemenangan yang lebih besar, iaitu kemenangan di akhirat kelak. Sebarang kemenangan di dunia maupun di akhirat tak akan kita mampu capai melainkan setelah kita mengambil asbab ataupun kita melakukan sebab-sebab atau faktor-faktor yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang ini penting sebab dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal sebut tentang kunci-kunci kemenangan. Kenapa kita hari ini umat Islam dalam keadaan yang begitu dihina di seluruh dunia? Kenapa kita umat Islam pada hari ini dalam keadaan yang kita lihat dijajah, dalam keadaan yang begitu lemah? Kita seakan-akan kalah, kita seakan-akan tunduk di bawah telapak kaki musuh-musuh Islam. Dan dalam Al-Quran Allah telah menyediakan jawapan, dan Allah telah menyediakan kunci kemenangan tersebut. Dalam surah An-Nur Allah Azza wa Jalla sebut, ataupun Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa lanumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah maksudkan, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu wahai umat Muhammad,
bahawa dia yang menjadikan mereka sebagai khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah-khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama Islam yang telah diredainya, dan dia juga yang akan menggantikan mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepada aku dengan tidak mempersekutukan sesuatu selain daripada aku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur dan ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang derhaka ataupun disifatkan sebagai orang-orang yang fasik. Jadi, ayat ini mengandungi cara mendapatkan kemenangan, iaitu dalam bahasa Arab disebutkan sebagai an-nasr wa tamkin. Kemenangan yang dicari-cari oleh kita umat Islam. Kunci kemenangan rahsia ini sebenarnya sudah termaktub lama dahulu dalam kitab suci Al-Quran sejak lebih daripada 1400 tahun yang lampau. Apa rahsia dia? Dalam ayat ini Allah telah menyebut tentang rahsia untuk nak kita mencapai kemenangan, untuk menjadi khalifah Allah, untuk diberikan kuasa di bumi ini, untuk nak mengembangkan agama Allah. Dua syarat yang Allah sebut dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya iman dan yang keduanya amal saleh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, iaitu yang merealisasikan hati mereka dengan amal saleh. Dan bila Allah yang berjanji, tak mungkin dia akan memungkirinya. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janjinya. Janji Allah kepada mereka yang memiliki ciri ini, al-iman dan ciri amal saleh ini, adalah untuk mendapatkan kuasa pemerintahan di bumi. Kuasa sebagai khalifah Allah yang mampu menegakkan agamanya dan menyebarkan keamanan di pelosok bumi ini. Kemenangan yang kita cari ini tidak akan terbuka selagi tidak dicari kuncinya, selagi tidak digunakan kuncinya. Laksanakan perintah Allah, jalankan tugasan sebagai hamba Allah yang baik. Kemenangan pasti menjadi milik umat Islam. Kata para ulama, "Idzan nasu qamu bima 'alaihi min wajibat, awfallahu lahum wa'dahu bin nasri wat tamkin." Kalaulah manusia itu sudah mendirikan kewajipan mereka, iaitu kewajipan kita sebagai hamba Allah, maka pasti Allah akan melunaskan janjinya kepada mereka ini, iaitu an-nasr wat tamkin, iaitu kemenangan, bantuan, ketetapan di atas muka bumi ini. Buktinya, kita boleh melihat kegemilangan era para khulafa ar-rasyidun dahulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita boleh melihat tentang kejayaan yang dikecapi oleh mereka. Betapa umat ketika itu dalam keadaan yang begitu gemilang. Kerana apa? Umat ketika itu majoritinya berjalan di atas manhaj dan sunnah Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tengok zaman-zaman selepas mereka. Perkara sama juga yang kita boleh melihat ketika umat Islam dahulu kala dalam keadaan yang begitu kuat. Kan pada kurun ke-3, pada kurun ke-4 Hijrah yang digelar sebagai kurun keemasan ilmu-ilmu Islam. Ketika itu umat Islam dilihat begitu kuat dari segi ilmu. Bukan hanya sekadar dari sudut ilmu agama, tetapi daripada sudut ilmu sainsnya, ilmu keduniaannya, dari sudut penguasaannya, dari sudut apa sahaja kita lihat ketika itu umat Islam berada di dalam kegemilangan yang hebat. Nabi SAW sendiri tidak wafat sehinggalah Allah membukakan kepadanya pintu kemenangan ke atas Makkah, pintu kemenangan ke atas Khaybar, pintu kemenangan ke atas Bahrain, Yaman dan seluruh Jaziratul Arab ataupun tanah Arab. Ketika itu Nabi SAW jizyah ataupun cukai daripada non-muslim yang ketika itu dibayar datang daripada Yaman. Yaman di bawah tanah Arab ketika itu. Datang daripada Raja Habsyah, Najasyi yang memeluk Islam. Sebahagian kerajaan sekitar seperti pemimpin Rom, Muqawqis di Mesir, Raja di Yaman, Raja di Habsyah ketika itu Najasyi memeluk Islam. Selepas kewafatan baginda, yang digantikan dengan khalifah pertama umat Islam Abu Bakar radhiyallahu an, umat Islam berjaya membuka negeri-negeri Parsi melalui kepimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Umat Islam berjaya membuka sebahagian bumi Syam melalui kepimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an.
berjaya membuka sebahagian daripada bumi Mesir melalui kepimpinan Amr bin Al-As. Itu semua berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Dan selepas daripada itu, pada zaman Umar bin Al-Khattab, keseluruhan bumi Syam berjaya dibuka. Begitu juga dengan bumi Mesir dan kebanyakan bumi-bumi Parsi. Umat Islam punya jajahan ketika itu begitu luas, yang ketika itu berasal daripada sebuah negara yang padang pasir, yang dikatakan seolah-olah tidak bertamadun, datang daripada Mekah ketika itu dan kemudian berkembang ke Madinah, dan akhirnya bukan sekadar di Jaziratul Arab tetapi juga bertebaran di seluruh dunia. Hari ini kita umat Islam begitu ramai, kita mempunyai bilangan yang ramai berbanding dengan umat Islam dahulu yang bilangannya sangat sedikit. Tetapi kenapa an-nasr wa tamkin wujud pada zaman tersebut tetapi tidak wujud pada zaman kita? Jadi kita tahu bahawa Allah berikan kemenangan dan kekuasaan sekiranya kita ramai yang beriman dan beramal saleh. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Hajj, "Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Umat Islam yang jika kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di bumi, nescaya mereka akan mendirikan sembahyang, memberikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada perbuatan yang mungkar. Dan ingatlah Allah jualah kesudahan segala urusan. Tengok apa yang Allah Azza wa Jal katakan. Allah dalam ayat ini sebut 4 kunci kekuasaan umat Islam di bumi ini. 4 kunci yang mana kalau kita tunai dan kita amalkan secara ramai-ramai, insya-Allah umat Islam akan kembali gemilang. Yang pertama Allah sebut tunaikan salat dengan sempurna rukun dan kewajipannya. Kita hari ini solat pun main-main, mungkin tak begitu prihatin dengan waktu salat, tak kurang juga yang abaikan salat. Yang kedua Allah sebut kita prihatin dengan keadaan dan situasi saudara-saudara kita daripada kalangan orang miskin dengan berkongsi sedikit harta melalui zakat. Kita prihatin dengan nasib saudara kita yang susah ketika ini. Kita sentiasa ingat ketika mana kita berada dalam kesenangan, di sana ada insan-insan yang susah. Yang ketiga dan keempat Allah sebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu kita menyuruh ke arah yang ma'ruf dan kita mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Tetapi ini juga perkara yang sudah kita tinggalkan sekarang. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang paling baik. Selagi mana apa syarat dia? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh ke arah yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada perkara yang mungkar. Nasihat kerana agama, kita bimbing manusia ke jalan Allah. Tetapi hari ini kita lebih suka untuk nak mencampakkan manusia ke dalam api neraka. Kita lebih suka membiarkan manusia ini terkapai-kapai. Sampaikan kita lebih suka menghukum orang daripada kita membimbing manusia yang berada di sekitar kita pada hari ini. Tengok umpamanya keadaan kita pada hari ini. Kita, mak ayah umpamanya kita pergi ke masjid, tapi anak-anak kita dibiarkan tidak salat. Sedangkan kita tahu, kita makan sama-sama, kita sembang sama-sama dengan anak-anak kita. Kita jalan sama-sama. Tapi kita pejamkan mata macam tak ada apa-apa yang berlaku kalau anak kita melanggar tuntutan agama. Sedangkan kalau result anak kita di sekolah jatuh sikit je pun, macam-macam akan kita usahakan. Walhal musibah sebenar bukan terletak pada ujian keduniaan, tetapi musibah yang sebenar apabila kita diuji dengan kelumpungan dalam agama kita. Tetapi bila perkara tersebut berlaku, kita ignore, seolah-olah it's not a big deal. Kan kita lihat bahawa kita sekarang ni mula memperkecilkan nilai agama kita, nilai iman kita berbanding dengan nilai keduniaan kita. So kita boleh nampak betapa berubahnya kefahaman ramai umat kita pada zaman ini. Sedangkan Nabi SAW dah pesan, la tatrukus salata muta'ammidan fa innahu man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Nabi pesan jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat dengan sengaja. Kerana barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka Allah berlepas diri daripada dia. Allah tidak melindungi dia lagi. Rasul pun tidak berlepas diri daripada dia. Macam mana kita sebagai umat Islam nak dapatkan kemenangan dan kemuliaan
sedangkan Allah Azza wa Jal berlepas diri daripada kita. Allah tidak melindungi kita dan Allah murka pada kita. Macam mana Allah nak bantu manusia, hambanya, umatnya yang dimurkainya, umatnya yang selalu menyalahi perintah-perintahnya? Kita, termasuk saya sendiri, kena sedar, para salafus salih dahulu, ulama-ulama kita dahulu, para anbiya dahulu, para sahabat, generasi-generasi hebat kita pada zaman dulu tidak menang dengan bilangan. Mereka tidak menang dengan kekuatan fizikal ataupun material semata-mata. Mereka hanya, kalau kita tengok, macam tadi peristiwa Khandaq pun umat Islam begitu kecil berbanding dengan tentera bersekutu. Cuba bayangkan kita hari ini perlu berhadapan dengan NATO. Kita berhadapan dengan tentera-tentera bersekutu dunia, kuasa-kuasa besar dunia. Secara logiknya kita pun rasa akan kita confirm kalah. Tetapi itu kalau kita ukur kemenangan dengan bilangan ataupun kita ukur dengan kekuatan fizikal atau material semata-mata. Walaupun perkara tersebut juga penting, tetapi para ulama, para salafus salih dulu, mereka menang melalui pemantapan salah, dengan melalui pemantapan amal salih. Dan kalau kita baca sejarah peperangan dahulu pun kita akan tahu kebiasaan tentera Islam sangat kecil saiznya berbanding dengan musuh. Sejak zaman perang Badar lagi, umpamanya kita tengok tentera Islam hanya berjumlah 300 lebih berbanding dengan tentera musyrikin yang berjumlah 1000 orang. Tetapi akhirnya umat Islam berjaya meraih kemenangan. Belum lagi kita lihat perang Uhud pun sama kesnya. Umat Islam 700 orang berlawan dengan 3000 orang tentera. Orang musuh selalu saiznya lebih daripada 3 kali ganda. Dan kita tengok perang Al-Qadisiyah umpamanya di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika zaman Umar dulu menentang tentera Parsi. Bilangan umat Islam hanya 7,000 sahaja. Nak lawan dengan tentera Parsi yang berjumlah 60,000 orang. Tetapi apa natijahnya? Kesemua musuh-musuh Allah ini musnah berhadapan dengan muslimin yang ditertawakan bilangannya ketika itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah pesan, berapa ramai kita tengok kelompok-kelompok yang kecil, yang sedikit mengalahkan mereka yang lebih ramai daripada mereka dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bukanlah pengukur kemenangan itu saiz, mengikut saiz ataupun bilangan. Walaupun kita tak nafikan ianya penting, tetapi pengukur hakiki yang sebenar ialah sejauh mana hampirnya diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita ingat lagi kisah Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan ahli-ahli sihir yang hebat ketika itu, Allah menceritakan dalam Al-Quran betapa gementarnya Nabi Musa ketika itu, ketika berlawan dengan ular-ular yang dicampakkan oleh ahli-ahli sihir ketika itu. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Allah kata ketika itu Nabi Musa berasa dalam dirinya perasaan yang sangat takut. Tetapi Allah sebut, قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Janganlah kamu berasa khawatir wahai Musa, sesungguhnya kamu berada di lebih atas, maksudnya kamu lebih kuat. But masa tu kalau kita tengok, Nabi Musa masih di awal fasa penurunan wahyu dan rasul. Tetapi selepas daripada itu, bila keimanan sudah terpasak mampan dalam diri Nabi Musa, sehingga dia sentiasa berasakan keberadaan pertolongan Allah, Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, kan kalau kita ingat tentang kisah Nabi Musa ketika dikejar oleh tentera Fir'aun, sehingga mereka membuatkan pengikutnya berasa takut kerana mereka sudah terperangkap di belakang mereka tentera Fir'aun, di hadapan mereka laut. Macam mana mereka nak menyelamatkan diri sedangkan tentera Fir'aun begitu ramai, begitu gagah ketika itu. Tetapi kaum Nabi Musa sampai mengatakan inna lamudrakun, maksudnya habislah, mereka akan dapat kejar kita akan hancur. Tapi Nabi Musa ketika itu, bila dia sudah begitu kukuh keimanan dia, yang dia rasa sentiasa pertolongan Allah itu bersama dengan dia, dia kata kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, iaitu dia kata tak, jangan risau, sebaliknya Tuhan aku sentiasa akan bersama dengan aku dan sentiasa akan menunjukkan jalan. Sebab tu kita tengok Allah turunkan bantuan ketika itu,
lalu Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan baginda memukul tongkatnya ke laut sampai terbelah dua, dan bila mana baginda cross laut tersebut, Firaun pun cuba mengikut, dan akhirnya Allah tenggelamkan Firaun selama-lamanya, orang yang berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ketaatan kepada Allah hakikatnya adalah pelindung diri kita ketika kita dalam musibah. Ingatlah Allah dikala kita senang, pasti Allah akan ingat pada kita ketika mana kita susah. Nabi SAW pesan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kenallah Allah ketika mana kamu susah, ketika kamu senang, nescaya Allah akan ingat ketika mana kamu dalam keadaan susah. Hari ini kita hanya ingat Allah bila mana kita susah. Bila kita ditimpa ujian baru kita nak doa pada Allah. Tapi masa kita rasa kaya, kita rasa senang, kita rasa kita dah selesa, kita lupa nak doa pada Allah. Tetapi bila kita hilang segala nikmat tersebut, barulah masa tu kita nak mencari Allah. Kadang-kadang ketika Allah mungkin Allah bagi balasan kepada kita, mungkin Allah uji kita, ketika itu barulah kita nak ingat pada Allah, baru nak kenal kepada Allah. So kunci dia adalah kita kena sentiasa ingat Allah dikala senang dan dikala kita susah. Yes, kemenangan ataupun kunci kemenangan kita adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi persoalannya, di manakah kita daripada kedua-dua kunci emas ini? Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Para salaf dulu dah ingatkan kita betapa pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai kunci kemenangan. Kalau kita ingat nasihat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di zaman yang paling gemilang sekali. Yang mana Umar bin Aziz walaupun pemerintahan dia tak lama, sekitar 2 tahun sahaja, tetapi zaman Umar bin Abdul Aziz, umat Islam begitu gemilang sampai nak cari orang miskin pun begitu susah. Umar bin Aziz letak pesan kepada kita, fa inna adh-dhunuba akhwafu 'indi 'ala an-nasi min kaidi a'da'ihim. Sesungguhnya dosa itu lebih aku takut ke atas manusia berbanding dengan ataupun rencana musuh-musuh mereka. Fa innama nastansiru 'alaihim bima'asihimul kathirah. Sesungguhnya kita menang pun ke atas mereka selama ini kerana mereka ini banyak maksiat, banyak sangat mengingkari Allah. Fa in ta'adanna bil ma'asi ghallabuna bil 'adad. Tapi kalaulah kita juga memperbanyakkan maksiat kita sebagaimana mereka, nescaya mereka akan menewaskan kita. Umar bin Abdul Aziz ingatkan kepada kita, maksiat adalah punca kita kalah. Tetapi kalau kita boleh menjauhkan diri kita daripada maksiat, insya-Allah ketika itu Allah akan kurniakan kita kemenangan. Para sahabat radhiyallahu anhum tahu dulu akibat daripada kita tak perintah ataupun kita tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kisah perang Uhud. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berpesan kepada para sahabat supaya berkubu di atas bukit pemanah tersebut. Tetapi tatkala para sahabat melihat seolah-olah umat Islam sudah diambang kemenangan, harta-harta rampasan mula ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam, maka mereka ingkar dan mereka turun kerana sebahagiannya mengharapkan kepada harta rampasan tersebut. Allah Azza wa Jal murka. Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah sebut, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah kata, demi yang sesungguhnya Allah telah menepati janjinya. Allah berikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga ke masa kamu lemah, kamu hilang semangat untuk nak meneruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan peperangan itu, serta kamu pula menderhaka, melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang, di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Di antara kamu ada juga yang mencari akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji keimanan dan kesabaran kamu.
dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia, dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Kita ambil pengajaran daripada kisah ini akibat melanggar satu sahaja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa terkenal mematuhi baginda setiap masa dan perkara. Sahabat adalah generasi yang terbaik, yang mana mereka ini sentiasa akan mendahulukan Allah dan Rasul melebihi diri mereka sendiri. Sedangkan dalam peristiwa perang Uhud tersebut, barangkali sebahagian mereka ini tak sengaja melanggar perintah tersebut kerana menyangka umpamanya perang sudah tamat, ataupun ada faktor-faktor yang lain. Sedangkan kita hari ini sengaja ataupun seakan sengaja dan memang banyak sengaja melanggar ataupun menyalahi perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya daripada sudut amalan, tapi dari sudut ibadah, dari sudut petunjuk, dari sudut akhlak, dari sudut muamalah dan segenap kehidupan kita. Banyak yang kita menyalahi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntut kepada kita. Macam mana kita nak harapkan kemenangan yang datang? Macam mana kita nak mengharapkan pertolongan daripada Allah? Ingat, sentiasa bersama dengan Allah supaya Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu sunnah kauniyah ilahiyah ataupun tradisi ketuhanan yang tak pernah berubah. Dalam Arab sebut at-tamkinu yahtaju ila tamkin. Power need power. Maksudnya untuk menguasai dunia, kita perlu menguasai iman dan hati kita terlebih dahulu. An-nasru yahtaju ila nasr. Kena ada win-win situation. Nak menang dunia, kena menangkan agama Allah. Kena angkat dulu agama Allah dalam diri kita dahulu. Itu janji Allah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz dahulu, bahawasanya sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Jadi itu adalah sebahagian daripada kunci kemenangan. Itu adalah sebahagian daripada faktor yang menyebabkan bantuan Allah tiba kepada kita. Tetapi hari ini, bila mana kita mengabaikan faktor tersebut, kalau kita ingat lagi apa dia? Yang pertamanya iman, yang keduanya amal saleh, salat, dan kemudiannya kita sentiasa prihatin dengan orang yang sekitar kita, dan seterusnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi bila kita dah abaikan benda-benda macam ni, kita sekarang ni bab-bab nak nasihat sahabat-sahabat saudara kita mungkin sudah berkurangan. Kita kadang-kadang bukannya kita nak nasihat, tapi kita lebih nak kritik, kita nak condemn dia. Kalau nasihat ni adalah kita buat kerana Allah dan Rasul, kita nak as long message tu disampaikan dengan sebaik-baik cara. Nasihat dengan menurut apa yang Nabi SAW tunjuk kepada kita. Tapi hari ini kita bukan nak nasihat. Kita hanya salah guna perkataan nasihat untuk kita mengumpat, untuk kita menghina, untuk kita mengutuk. Itu berleluasa di kalangan kita umat Islam. Bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga pada orang-orang yang ada agama, yang faham tentang agama. Dalam bab ini masih ramai lagi yang keliru, ramai yang masih menyalahgunakan istilah nasihat ini untuk menghalalkan kemungkaran yang mereka lakukan atas alasan mereka mahu mencegah kemungkaran. Kita hari ini juga ramai yang sudah tak peka. Bila mana kita melihat maksiat di hadapan mata, tetapi kita abaikan. Atas alasan kita jaga tepi kain kita sendiri, kubu masing-masing. Dan itu selalu kita dengar orang Melayu kita cakap. Dan bila ditegur, dia kata itu antara Allah dan Rasul. Bukan antara aku dengan Allah. Jangan masuk campur. Lama-lama kita pun dah tak apalah, kau lantak engkau, aku lantak aku. Dan kita tengok kejiranan yang kita ada hari ini juga sudah menyebabkan akhirnya kita sudah hidup sendiri-sendiri. Kita sudah tak kisah lagi lah dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Iman kita sendiri pun, saya rasa tak ada siapa yang berani nak mengaku bahawa imannya kuat. Amal saleh kita juga mungkin kita rasa kita hanya boleh anggap diri kita ni orang yang begitu kurang lah amal saleh. Siapa yang berani menjamin amal saleh dia banyak berbanding dengan maksiat dia? Salat kita juga kita selalu culas. Ini juga sebenarnya adalah peringatan kepada diri saya sendiri. Tetapi selagi mana perkara-perkara sebegini masih wujud dalam umat Islam,
selagi itulah umat Islam akan diratah-ratah. Bila kita tak ada sifat-sifat macam ni, umat Islam akan ditimpa penyakit al-wahan, iaitu penyakit cintakan dunia. Bila mana kita sudah cintakan dunia sampai kita takut mati, sampai kita takut nak pergi ke akhirat kelak, maka ketika itulah akhirnya kita umat Islam dihina. Ketika itulah akhirnya umat Islam diratah-ratah walaupun kita hari ini begitu ramai. Kita merasakan dengan teknologi kita boleh menguasai dunia. Kita merasakan dengan kepesatan, kemajuan ilmu ataupun ketamadunan itu adalah hakikat kejayaan umat Islam. Walaupun ia juga penting, tetapi paling penting, faktor yang paling penting adalah sebenarnya macam mana hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita melaksanakan apa yang Allah tentu. Sebab kita selalu yakin kemenangan tu daripada usaha kita sendiri. Hakikatnya kemenangan tu daripada siapa? Allah Azza wa Jal. Tak ada siapa pun boleh memberikan kemenangan kepada apa yang Allah telah tentukan dia akan kalah. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan apa yang Allah telah tentukan kemenangan ke atasnya. Jadi kalau kita yakin kejayaan dan kemenangan itu datang daripada Allah Azza wa Jal, kebergantungan kita dengan Allah akan kita pertingkatkan. Kita akan selalu muhasabah diri kita. Kita akan selalu perbaiki iman dan amal salih kita. Dan insya-Allah selagi mana kita jaga perkara tersebut, insya-Allah umat Islam masih lagi di dalam kebaikan. Baik, insya-Allah itu adalah sebahagian daripada pesanan ringkas kita pada hari ini. Dan mungkin kalau ada sebarang pandangan, insya-Allah boleh utarakan sebentar. Kita buka sedikit ruang kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Puan Cak Idah disebut Assalamualaikum, memang betul. Kadang-kadang bukan memberi nasihat, lebih kepada merendah-rendah dan mengaibkan orang lain. Yes, macam itulah apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Kita selalu menyalahgunakan istilah-istilah nasihat. Sebab kita nak menghalalkan, kita nak menjustifikasikan hakikatnya kemungkaran dan maksiat yang kita buat. Dan tak dinafikan manusia ini hakikatnya sentiasa ada perasaan hasad. Dan bila kita lihat orang berada di satu tempat yang lebih baik daripada diri kita, ataupun kita melihat orang tu melakukan sesuatu yang kita tak lakukan, sedikit sebanyak manusia yang lemah ini akan diganggu oleh syaitan, akan ada perasaan macam Dan sebab tu kalau kita tengok dalam komen masyarakat Melayu kita, kalau kita tengok orang tu buat satu benda yang baik, mesti akan boleh tahan ramai yang mana mereka yang berikan komen-komen yang negatif. Kan, perkara-perkara tersebut kadang-kadang atas justifikasi masing-masing kata untuk menegur. Tetapi kadang-kadang teguran tersebut tidak tepat. Kadang-kadang perkara tersebut hanya menyebabkan atas kita nak seolah-olah nak meluahkan ketidakpuasan kita. Ataupun kita hanya sekadar untuk nak menyebabkan menimbulkan konflik dengan orang tersebut. Jadi itu hakikatnya nasihat yang salah. Tapi nasihat yang baik, nasihat yang tidak dibuat atas dasar sangka-sangkaan. Nasihat yang dibuat atas dasar ilmu, nasihat yang dibuat atas dasar tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Tapi ada manusia ni bila nasihat dia hentam ke rumah aja. Dia rasa itulah nasihat yang betul. Tetapi akibatnya mudarat yang datang lebih banyak daripada kebaikan yang terhasil. Dan kadang-kadang hanya datang daripada sangka-sangkaan buruk. Dan kita pula mudah untuk nak menghukum. Kita mudah untuk nak menilai seseorang itu dengan tidak mengambil tahu tentang keseluruhan cerita. Dan tanpa memahami betul-betul, tanpa siasat betul-betul, kita mudah. Alangkah baiknya kalau kita boleh belajar untuk nak zip mulut kita dalam banyak perkara. Kalau Nabi SAW sebut juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baiklah, ataupun kalau tak ada kata-kata yang baik itu lebih baik bagi dia diam. Dan ada yang bertanya juga, kalau orang yang jenis tak mahu nak terima nasihat ni, salah ke kalau kita tak pedulikannya atau kena terus berusaha? Sama ada kita terus berusaha ataupun kita nak berhenti daripada kita menasihati dia adalah bergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berterusan untuk nak memberi nasihat kepada dia walaupun dia degil, itu menunjukkan kita berusaha untuk nak membimbing ataupun kita nak berdakwah pada dia. Dan setiap daripada usaha kita dan keinginan kita itu akan diberikan pahala.
Kerana pahala daripada dakwah itu bukan dilihat kepada natijah semata-mata, tetapi adalah daripada usaha kita. Kerana dakwah ni, nasihat ini tak semestinya akan berhasil dengan kejayaan. Nabi SAW berdakwah kepada Abu Talib 10 tahun lamanya. Manusia yang paling sepatutnya menerima hidayah, yang sebab dia adalah pakcik kesayangan yang selalu bantu dia, yang selalu buat macam-macam pada Nabi, yang jaga Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak berjaya untuk nak mengislamkan Abu Talib. Jadi kalau kita baru sekadar nasihat 2-3 kali, belum 10 tahun nasihat, jangan kita give up. Jangan mudah kita give up. Sebab kita tak tahu hidayah Allah tu bila akan datang. Ada hidayah yang ditemui setelah melalui jalan-jalan yang berliku. Ada hidayah juga yang tak ditemui, yang mana jalannya tertutup. Jadi dia bergantung kepada keinginan kita, sejauh mana kita nak berusaha mendapatkan ganjaran dakwah daripada Allah Azza wa Jal. Baik, insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada hadirin dan hadirat pada hari ini. Dan jangan lupa, insya-Allah hari Sabtu malam ini kita akan ada live istimewa di Facebook sahaja dan tak ada di Instagram. Sebab insya-Allah kita akan ada tetamu istimewa pada hari Sabtu ini malam, pukul 9 malam insya-Allah. Hanya boleh dilihat di Facebook sahaja, dan jangan lupa pada hari Sabtu malam. Baik, insya-Allah kalau ada ruang lagi kita akan bertemu pada masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam live kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Sabtu malam ini. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.